الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita banyak-banyak pada Allah kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di tempat yang terbaik, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan untuk datang ke rumah Allah kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumah satu orang itu satu bumbung dengan masjid sekalipun, maka belum tentu dia akan sampai. Dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu orang, walaupun rumahnya jauh daripada masjid, boleh jadi dia akan sampai lebih awal daripada jiran masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, pencipta kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu maha berkuasa. Dialah Allah tu'izzu man tasha, memuliakan siapa saja yang dikehendaki, wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Yahdi man yasha, boleh bagi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Yudillu man yasha, boleh sesatkan siapa saja yang dikehendaki. Ya basutur rizqa liman yasha, boleh bagi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Yaf'alu ma yasha, boleh buat apa saja yang dikehendaki. Masya-Allahu kana wa ma lam yasha, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Rabb pencipta kita, yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang menukar pasang surut lautan, yang menukar siang kepada malam dan malam kepada siang, yang menjauhkan sesuatu yang dekat dan mendekatkan sesuatu yang jauh, yang menghilangkan sesuatu yang ada dan mengadakan sesuatu yang hilang. Dialah Allah Rabb yang maha hebat, yang kita lihat dalam salat kita berulang kali disebutkan perkataan Rabb ini, tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb, pencipta sekian alam. Rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Rabb lagi. I'tidal, Rabbana walakal hamd, Rabb lagi. Sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Rabb lagi. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabb lagi. Berulang kali sebut tentang Rabb. Bahkan di luar salat kita diperintahkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Antara tanda orang beriman itu mereka yang mana istiqamah, bagi tahu Allah lah Rabb mereka. Siang malam pagi petang jumpa manusia, bagi tahu Allah Rabb mereka. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Siang malam pagi petang dalam solat luar solat kena sebut tentang Rabb. Kerana bila mana saya dan tuan-tuan meninggal dunia, bila mana kita tinggalkan dunia ini, tuan-tuan yang mulia, bila mana kita mati, tuan-tuan yang mulia, soalan pertama di kubur tak tanya dah makan ke belum,
Tak tanya dah minum ke belum, tapi yang ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Maka sebab itu dalam kehidupan dunia berulang-ulang kali kita diperintahkan untuk sebut tentang Rabb kita, kerana itulah yang akan dinyatakan ketika mana dikubur nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah Rabb, pencipta kita, yang mana Allah lah yang paling sayang pada kita, tuan-tuan yang mulia dunia ini. Walaupun kita lihat mak kita sayang kita, ayah kita sayang kita, isteri kita sayang kita, kawan-kawan kita sayang kita, jiran tetangga kita sayang kita, orang kampung kita sayang kita, anak kita sayang kita. Tetapi kata ulama, mereka semua yang sayang kita ni boleh jadi, boleh berlaku satu masa mereka akan buang kita. Boleh berlaku satu orang isteri buang suami dia, boleh berlaku satu orang ayah, satu orang mak buang anak dia, boleh berlaku satu orang anak buang ayah dia, boleh berlaku jiran tetangga pulaukan dia, boleh berlaku orang kampung tak hiraukan dia. Tetapi Allah Rabb yang mana tuan-tuan yang mulia tidak akan lupakan kita, walaupun kita sering lupa pada Allah. Dialah Allah yang paling sayang kepada kita dalam dunia ini, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung harap seluruh makhluk. Allahus Samad, tempat bergantung harap seluruh makhluk. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika satu orang jahiliah ada masalah yang besar di zaman jahiliah. Pergi depan berhala. Berhala dalam bahasa Arab sanam. Maka dia telah minta, ya sanam, selesaikanlah masalah saya. Ya sanam, selesaikanlah masalah saya. Berulang-ulang dia minta, ya sanam, selesaikanlah masalah saya. Ya sanam, selesaikanlah masalah saya. Berulang-ulang dia minta supaya berhala selesaikan masalah dia. Masalah dia tidak selesai, bahkan semakin bertambah. Kata ulama, walaupun berulang-ulang disebut ya sanam, ya sanam, ya sanam, masalah tak selesai. Sehinggalah kata ulama, mengantuk telah menguasai diri dia. Daripada ya sanam, dia tersilap sebut, dia tersebut ya samad. Daripada ya sanam, maka dia tersilap sebut, dia tersebut ya samad. Bila mana mengantuk telah menguasai diri dia. Bila mana disebut ya samad, yang membawa maksud Allah tempat bergantung harap seluruh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala telah selesaikan seluruh masalah dia. Allah telah selesaikan seluruh masalah ni. Maka malaikat bertanya, wahai Allah, kami tidak pernah ragu dengan keadilan kau. Cuma kami tahu setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Maka wahai Allah, beritahulah pada kami apa hikmahnya. Satu orang yang mana sebut ya sanam begitu banyak, berhala, berhala, berhala. Disebut ya samad sekali je, itu pun tersilap sebut. Kenapa engkau selesaikan masalah dia wahai Allah? Allah beritahu itulah beza di antara sanam dan samad. Sanam sebutlah beribu kali tak boleh selesaikan masalah. Tetapi samad walaupun sebut sekali, itu pun tersilap sebut, Allah selesaikan seluruh masalah ni. Dialah Allah, antal ahadus samad. Engkaulah ya Allah tempat bergantung harap seluruh makhluk. Seluruh makhluk bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah tentang kebesaran Allah ialah dakwah para nabi. Para nabi mendatangi manusia, bagi tahu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bagi tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia ini, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, datang dan pergi. Setiap manusia yang datang ke dunia, satu masa pasti dan pasti akan pergi tinggalkan dunia ini. Tidak ada satu manusia pun akan kekal dalam kehidupan dunia. Bahkan kata ulama, manusia datang dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, orang di kota atau di desa, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara kelahiran. Dan manusia akan pergi dari dunia ini juga dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara kematian. Di antara tempoh kelahiran dan kematian ada satu detik masa yang begitu getir dan begitu penting. Tempoh itu dipanggil sebagai tempoh kehidupan dunia. Tempoh kehidupan dunia ini, kata ulama, begitu singkat, begitu sementara, tetapi dia getir dan penting kerana menjadi penentu sama ada satu orang manusia, bila mana mereka buat persiapan mentaati perintah Allah, akan berjaya selama-lamanya,
Namun seandainya dia gagal mentaati perintah Allah, dia akan gagal selama-lamanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul ke dunia untuk bimbing manusia menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang penting selepas iman, kata ulama, dalam kehidupan satu manusia ialah perkara hidayah, iaitu petunjuk. Dan kata ulama, petunjuk ni perkara yang sangat penting. Namun perlu kita ketahui, hidayah yang bagaimana yang kita perlukan, yang kita perlu minta, sehingga kita diwajibkan satu hari 17 kali untuk minta tentang perkara hidayah ni. Satu hari 17 kali dalam 17 rakaat salat kita diwajibkan minta. Minta apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ulama kata hidayah di sini membawa maksud hidayah ad-din, hidayah agama, petunjuk agama. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, bukan petunjuk untuk kehidupan dunia, tetapi petunjuk untuk agama. Kenapa? Kerana kata ulama, untuk jalani kehidupan di dunia, Allah Subhanahu wa taala setelah cipta satu makhluk, Allah beri petunjuk. Faqaddar fahada. Setelah Allah cipta satu makhluk, Allah beri petunjuk untuk dijalani kehidupan dia. Sehingga kan kita tidak akan jumpa, walaupun satu orang manusia akan tanya kepada kita, ini guna untuk apa tangan ni? Tidak akan orang tanya. Tak ada satu orang manusia pun akan tanya kita, kaki ni guna untuk apa? Sebab apa? Dia telah diberi petunjuk oleh Allah. Begitu juga dihidangkan makanan depan dia. Dia tidak akan tanya, ni nak makan ni dengan cara macam mana? Kalau tanya pun mungkin dia akan tanya, nak makan pakai tangan ke sudu? Tu boleh dia tanya. Tapi kalau dia tanya nak makan macam mana ni? Dengan kaki ke dengan tangan? Maka tidak akan kita jumpa. Sebab setelah Allah cipta, Allah beri petunjuk. Faqaddara fahada. Bukan saja manusia, bahkan haiwan-haiwan di belantara juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberi petunjuk oleh Allah. Harimau di hutan, tuan-tuan, diberi petunjuk oleh Allah. Faqaddara fahada. Setelah aku cipta, aku beri petunjuk, kata Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, harimau menetap dalam hutan sebab dapat petunjuk daripada Allah. Seandainya harimau tak dapat petunjuk, harimau kata zaman tok aku boleh larut lautan. Zaman sekarang Giant ada, Tesco ada, Maiden ada, susah duduk dalam hutan pergi cari kijang, susah. Baik aku pergi Tesco, pergi Maiden, pergi beratur, pergi ambil daging, senang. Kalau dia pergi, tuan-tuan yang mulia, dengan kita, dengan cashier lagi, tuan-tuan. Kosong tu, tuan-tuan. Tapi sebabkan dia dapat petunjuk, maka dia menetap di hutan belantara. Yang sekali-sekali itu yang sesat, tak dapat petunjuk, tuan-tuan. Yang terkeluar sekali-sekali itu, tu tak dapat petunjuk. Begitu juga kata ulama, ikan di lautan. Faqaddara fahada. Setelah dicipta, diberi petunjuk oleh Allah, maka ikan jalani kehidupan mereka di lautan. Bertahun-tahun ikan di lautan sana mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang di laut tengah, dia takkan pergi laut dalam, tuan-tuan. Dia tahu batas dia, kawasan dia. Walaupun dia tak ada border, masuk pakai pasport, tak payah. Mereka tahu, mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu di laut mana mereka boleh main, dalam mana mereka boleh pergi, naik ke atas jauh mana mereka boleh pergi. Semua ni dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah beritahu faqaddara fahada. Setelah kami cipta, kami beri petunjuk. Namun yang kita diwajibkan minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, adalah petunjuk agama. Petunjuk untuk kita jalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapakah mereka yang dapat petunjuk ni, tuan-tuan? Sehingga kita diwajibkan minta tiap-tiap hari, satu hari 17 kali. Bahkan kata ulama, tak boleh minta untuk seorang-seorang. Petunjuk hidayah ni kena minta untuk ramai-ramai. Allah perintahkan kita tak boleh minta ihdi, kena minta ihdina, kena minta tunjukkanlah kami. Kami di sini, isteri kami, anak kami, jiran kami, orang kampung kami, seluruh umat di seluruh dunia, berilah kami petunjuk ya Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Bahkan kata ulama, walaupun solat sunat sekalipun, satu orang sembahyang sunat mutlak, 2 rakaat sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni, tuan-tuan, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dia tak nak baca ihdinas siratal mustaqim. Sah tak sembahyang dia tuan-tuan? Semua boleh jawab, tak sah sembahyang dia tuan-tuan. Walaupun sembahyang sunat, tetapi perkara minta hidayah ini perkara wajib tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, persoalannya di sini, siapakah mereka orang-orang yang telah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Supaya apa? Kita dapat jadikan mereka sebagai contoh kita, supaya kita jadikan mereka sebagai teladan kita, pedoman kita, untuk kita capai kepada kehidupan mereka yang dapat petunjuk daripada Allah. Allah sambung ayat tadi tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Kata ulama, orang yang dapat petunjuk daripada Allah ialah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah dia tuan-tuan, orang yang diberi nikmat oleh Allah? Satu orang yang tengah lapar diberi makan yang sedap, nikmat juga. Satu orang yang tengah dahaga diberi air sejuk, nikmat juga. Banyak nikmat tuan-tuan. Ujung bulan dapat gaji, nikmat juga, masya-Allah. Ni nikmat. Tetapi kata ulama, yang disebut oleh Allah sebagai orang yang dapat nikmat daripada Allah, siapa dia tuan-tuan? Dalam tafsir Quran, kalau kita belajar tafsir, dia ada kaedah tafsir. Tafsir Quran diterjemahkan dengan Quran. Tafsir Quran yang kedua diterjemahkan dengan hadis. Contohnya kitab tafsir Durrul Mansur, dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mengarang kitab tafsir Durrul Mansur yang sangat terkenal, yang mana tafsir itu ditafsirkan guna hadis. Dan yang ketiga, tafsir Quran ditafsirkan mengikut ijtihad ataupun pandangan mufassirin, para alim ulama dalam bidang tafsir. Itu tiga kaedah tafsir. Tafsir Quran guna Quran, tafsir Quran guna hadis, tafsir Quran guna ijtihad para mufassirin. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah beritahu orang yang dapat hidayah itu ialah orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah mereka? Allah terjemah dalam juzuk 5. Siapakah mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang membawa maksud mereka inilah orang yang telah pun mendapat petunjuk daripada Allah. An'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah beritahu orang-orang yang telah aku beri nikmat pada mereka, iaitu di kalangan pertama nabi-nabi, yang kedua siddiq, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Inilah 4 golongan yang telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah tuan-tuan, kita minta tiap-tiap hari, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan siapa? Jalan nabi-nabi, jalan siddiq, jalan syuhada, dan jalan salihin. Sekarang tuan-tuan yang mulia, persoalannya, apakah dia jalan nabi-nabi? Apakah dia jalan siddiq? Apakah dia jalan syuhada? Apakah dia jalan salihin? Ini persoalan ni tuan-tuan. Seakan-akan kita minta, contohnya kalau yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan pertama jalan nabi-nabi, siratal anbiya, iaitu jalan nabi-nabi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, apakah dia jalan nabi? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah Yusuf. Untuk terjemah ayat ni tuan-tuan, dalam surah Yusuf Allah beritahu jalan nabi itu apa dia tuan-tuan? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahulah wahai Muhammad pada umat sampai kiamat, hazihi sabili, inilah satu-satunya jalan nabi, ad'u ila Allah, iaitu bawa manusia kepada Allah. Jadi tuan-tuan, seolah-olah satu orang yang minta kepada Allah, ya Allah berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, iaitu jalan nabi-nabi, iaitu jalan untuk bawa manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia satu orang yang paling benci dakwah, walaupun dia satu orang yang halau jemaah dakwah, walaupun dia satu orang yang paling menentang dakwah, apa saja kaitan dengan dakwah dia tidak akan suka. Tetapi tiap-tiap hari dia tak perasan, dia minta 17 kali, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan nabi, jalan bawa manusia pada Allah. Bila Allah hantar orang yang bawa manusia pada Allah, dia halau. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang kata, ustaz ni jalan nabi ustaz, tinggi sangat. Kan ada 4 tadi pilihan. Mungkin yang kedua tu okey sikit. Yang pertama ni nabi-nabi, tinggi sangat. Kami ni bukan nabi-nabi ustaz, perangai pun macam nabi-nabi ustaz. Bawah sikit.
Yang kedua siapa tuan-tuan? Siddiqin. Seolah-olah diminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal siddiqin, iaitu jalan orang-orang yang siddiq. Siddiq ni siapa? Orang yang benar. Allahu Akbar Ustaz. Nak jadikan cerita nama saya Siddiq Ustaz. Memang kena ni, jalan saya lah ni. Tak ada syak lagi dah, memang jalan saya. Tuan-tuan, untuk tahu apakah dia jalan Siddiq, Allah terjemahkan dalam juzuk 26. Siapakah dia orang-orang yang Siddiq, tuan-tuan? Bukan nama Siddiq, confirm Siddiq. Tapi kalau dia ada sifat-sifat Siddiq, double Siddiq dia dapat, tuan-tuan. Dua Siddiq. Siddiq. Subhanallah. Juzuk 26. Allah bagi tahu apakah dia jalan Siddiq. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah bagi tahu siapakah dia orang yang siddiq. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Hanya senya orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, bukan saja beriman pada Rasulnya, bahkan dia tak ragu dengan keimanan dia. Tak pernah ragu dengan Allah. Apa yang Allah beri pada dia, maka dia akan redha. Redha fil qalil. Apa yang Allah beri pada dia, redha. Tuan tengok baru-baru ni ada satu orang, kan, kita punya saudara Islam kita, abang kita di Sarawak. Satu keluarga tuan meninggal. Satu keluarga meninggal, tenggelam. Apa dia beritahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda orang tak pernah ragu pada Allah. Sikit pun tak pernah ragu. Dia tahu ni takdir Allah SWT. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ini tuan-tuan, insyaAllah. Summa lam yartabu. Tak ragu. Bukan saya tak ragu dengan Allah, tak ragu dengan Nabi SAW. Apa saya sabdaan Nabi SAW, tak pernah ragu. Hari ini tuan mulia, umat dibawa kepada kehidupan yang meragu, supaya orang ragu dengan perkataan Nabi. Betul ke Nabi cakap macam ni? Betul ke? Sesuai ke dengan zaman ni? Yang cakap tu pula orang Islam, tuan-tuan. Satu perkara yang menyedihkan. Bertahun-tahun, tuan-tuan. Daripada zaman dulu lagi, manusia makan madu. Zaman kita tiba-tiba orang kata, madu ni betul ke penawar? Orang jadi ragu, tuan. Kita pergi China, orang Cina makan madu. Kita pergi US, orang US makan madu. Kita pergi Palestin, kita jumpa orang Israel pun makan madu, tuan. Tiba-tiba zaman ni ada orang beritahu, madu ni penawar ke tak? Tuan-tuan, dalam hadis sebut, satu orang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Nabi SAW beritahu apa? Dia beritahu, balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Quran, madu ada syifa. Nabi nak sediakan dia supaya dia yakin dengan janji Allah dalam Quran, yakin dengan sabda Nabi SAW. Dia balik, suruh saudara dia makan madu. Datang jumpa Nabi semula. Ya Rasulullah, tadi sakit perut je, lepas makan madu, cirit terus, kan? Apa Nabi beritahu dia berkawan apa? Nabi nak ajar dia supaya summa lam yartabu, jangan ragu. Sikit pun jangan ragu, tuan. Nabi kata apa? Dia berkawan apa? Balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Quran, madu ada syifa. Balik, bagi saudara dia makan. Datang balik, ya Rasulullah, tadi cirit biasa-biasa je, ini tak boleh bangun dah. Mungkin tadi cirit, sekarang birit, tuan-tuan. Tak boleh bangun dah, terus tak boleh bangun. Nabi beritahu boleh bangun pun kali ketiga. Balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Quran, madu ada syifa. Nabi tambah, lebih kamu berkata Nabi, sesungguhnya janji Allah takkan pernah tipu. Perut saudara kau yang menipu. Dia balik dengan satu jazbah semangat, dengan satu jazam keyakinan. Bagi saudara dia makan madu, janji Allah tak menipu, perut kau menipu. Bismillah, selawat, makan. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, sembuh. Nabi bawa umat supaya yakin dengan janji Allah. Hari ini tuan mula, ada orang kata madu ni pun bukan penawar. Madu ni pun makanan orang Arab juga. Allahu Akbar. Walaupun seluruh dunia tuan mula bagi tahu tentang perkara ini, kita sebagai orang beriman kena yakin dengan janji Allah Al-Quran. Madu ada syifa, madu ada penawar. Summa lam yartabu. Bahkan dengan sunah-sunah Nabi yang lain, jangan sikit pun ragu.
dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Dan kemudian siapakah dia orang siddiq? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bukan saja dia tak ragu dengan Allah, tak ragu dengan Nabi, bahkan dia telah korbankan diri, harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus sadiqun. Merekalah kata Allah orang-orang yang siddiq, kata Allah. Ni tuan-tuan. Seolah-olah macam dia minta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus, iaitu jalan siddiqin, jalan orang yang siddiq. Allah terjemah dalam juzuk 26, orang yang siddiq ialah orang yang korbankan diri, harta dan masanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bawa manusia pada Allah. Allah Ustaz, lagi berat punya siddiq. Yang tadi nabi-nabi ajak je, yang ni kena korban diri, harta, masa pula di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bawa manusia pada Allah. Ustaz, ada dua lagi Ustaz. Mungkin saya yang dua yang akhir tu mungkin ada ciri-ciri saya. Yang dua awal ni macam tak lepas lah Ustaz, tinggi sangat. Baik, kita pergi yang ketiga tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang ketiga siapa tuan-tuan? Jalan syuhada. Siratas syuhada, jalan orang-orang yang syahid. Tuan. Boleh jadi yang ni jalan saya Ustaz. Masya-Allah. Nah, jadikan cerita dia ni pula orang Kelantan. Kat Kelantan tuan-tuan ada tu kampung nama Kampung Syuhada. Kampung ni popular lah tuan-tuan. Kalau orang keluar dakwah kat Kelantan, dia tahu kampung ni. Kampung Syuhada ni kan dia banyak lahirkan pendakwah-pendakwah di Kelantan, Kampung Syuhada. Boleh jadi syuhada ni saya Ustaz kata. Ihdinas siratal mustaqim siratas syuhada. Syarat nak jadi syuhada macam ni tuan-tuan, kena berjuang untuk i'la kalimatillah, nak tinggikan kalimah Allah. Kena berjuang untuk tinggikan kalimah Allah, untuk bawa manusia kepada Allah, untuk besarkan Allah Subhanahu wa taala, untuk yakinkan kepada manusia Allah lah Rabb dia, pencipta dia, yang beri makan kepada dia, yang beri kehidupan kepada dia siang dan malam tuan. Sehingga apa? Sehingga dia terkorban dalam menyampaikan kalimah Allah SWT tadi. Barulah syuhada. Yang tadi dilihat masa je, yang ni kena bagi nyawa tuan. Lagi dahsyat. Allah Ustaz, nampak tak lepas kot syuhada. Tapi ada yang keempat. Saya rasa yang keempat ni saya lepas. Siapa yang keempat tuan-tuan? An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang soleh. Nak jadikan cerita, nama dia soleh tuan. Allah, kiranya memang jalan dia lah ni, masya-Allah. Tuan-tuan, kata ulama, kalau orang tu ada ciri-ciri orang soleh, baru dia ni soleh. Kalau nama dia soleh, double soleh. Tapi kalau tak ada ciri-ciri orang soleh, walaupun namanya soleh, dia tak dikira sebagai soleh tuan. Sebab apa tuan-tuan? Soleh ni tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Dekat tempat saya, kami di Mersing, kalau orang nak pergi Tioman tuan-tuan, memang kena pergi Mersing biasanya. Banyak sana tuan, mak soleh, mak soleh. Bukan mak je, minah soleh pun banyak tuan. Orang putih kan? Orang Johor panggil mak saleh, sini tak tahu panggil apa. Mak saleh, minah saleh. Tuan, takkan mereka juga dikira orang saleh? Masya-Allah. Jadi seolah-olah kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratas salihin, iaitu jalan orang-orang yang saleh. Allah SWT cerita tentang orang saleh, tentang apakah dia jalan orang saleh dalam juzuk 4 muka ketiga tuan. Allah beritahu siapakah dia orang yang saleh. Apakah dia jalan orang yang soleh? Apakah ciri-ciri orang yang soleh? Allah berfirman dalam juzuk 4 muka ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ciri pertama orang soleh adalah beriman pada Allah dan hari akhirat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Apakah tanda tuan-tuan? Apakah tanda pula orang tu beriman pada Allah dan hari akhirat? Apa tanda dia tuan-tuan? Allah bagi tahu tanda orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat dalam juzuk 10. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini tuan-tuan.
Surah Fatihah, terjemah juzuk 5, juzuk 5 punya ayat salihin, terjemah juzuk 4, juzuk 4 punya tentang salihin sifat pertama, juzuk 10 Allah beritahu. Tu kaedah tafsir tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Bukan sekadar ulang-alik pergi masjid saja. Bahkan kata ulama, kalau satu orang tu ulang-alik pergi masjid pun sudah luar biasa tuan. Luar biasa. Kenapa? Dalam riwayat sebut, satu orang yang ulang-alik pergi masjid menjadi sebab Allah turunkan rahmat kat kampung tu, Allah akan segerakan dan jauhkan bala. Sebab kan ada orang yang ulang-alik pergi masjid. Apatah lagi yang memakmurkan. Subhanallah. Bukan masjid dia je tuan-tuan. Masjid Allah. Dia makmurkan banyak masjid. Bukan masjid dia saja. Bahkan dia makmurkan banyak masjid dihidupkan. Subhanallah. Masjid ni dah hidup dah, dihidupkan masjid sebelah pula. Fikir dia nak hidupkan masjid dengan amalan Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan dakwah, ta'lim wa ta'lum, ibadat dan juga khidmat, masya-Allah. Hidup Masjid Nabawi 24 jam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan muda masjid kat tempat kita, Allah. Kata ulama, kenapa ini berlaku? Kerana tak ada orang fikir tentang masjid. Lebih menyedihkan, ada orang Islam yang hanya berhenti dekat masjid untuk buang air kecil saja. Semayang pun tak nak. Bang, jom semayang sekali. Tak apa, saya buang air je. Kenapa buang air kat sini? Tanah masjid bersih daripada Petronas. Oh, semayang sekali. Tak apa. Oh, tuan. Berhenti masjid untuk buang air saja. Sangat menyedihkan. Masjid buka ikut waktu. Dalam Sawanih mana Yusuf rahimahullah, Syekhul Hadis Yusuf rahimahullah pengarang kitab itu sahabat, dia cerita apa? Di akhir zaman masjid akan dikuasai oleh orang-orang pasar. Dia akan jadikan masjid macam pasar, buka ikut time. Pasar bukan suka-suka kan, ada waktu dia, waktu buka, waktu tutup. Itulah yang akan berlaku di akhir zaman, kata Imam Yusuf. Bila mana dakwah mati, maka masjid akan jadi macam suasana pasar. Orang pasar akan kuasai masjid, dia akan buka ikut time. Ikut suka dia nak buka, ikut suka dia nak tutup. Ikut suka dia ustaz tu dia nak buang, ikut suka dia nak ambil ustaz tu. Dia tak suka ustaz tu, dia buang. Dia ambil ustaz lain. Tak suka ustaz ni, dia buang ustaz tu. Ikut suka dia. Ni Imam Yusuf sebut tuan-tuan. Bila mana akhir zaman, dakwah terhenti. Ni tuan-tuan, insya-Allah. Masjid berlaku, ini keadaan tuan-tuan. Masjid, tak banyak masjid hidup 24 jam. Kalau di Malaysia ni kita boleh kira berapa masjid yang hidup 24 jam. Tetapi kalau kita tengok pasar-pasar, kedai-kedai, tempat petrol pump, kedai makan, ada yang hidup 24 jam. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada fikir. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, fikir yang sama. Satu ada masalah, dia nak balik kampung pukul 2 pagi, minyak habis kereta, pam minyak semua tutup. Daripada Perlis sampai Johor Bahru fikir yang sama. Apa jadi kat kawan ni? Tunggu besok baru boleh tuang minyak. Bila mana fikir yang sama, istimaiyat berlaku tuan-tuan, kesatuan fikir, maka hari ni kita tengok adanya petrol pump 24 jam. Sebab apa? Istimaiyat fikir. Ni tuan, satu fikir. Begitu juga pukul 2 pagi satu orang lapar kan? Lapar lah. Mana dia kedai buka? Besok lah kau makan, tidur lah sekarang. Aku lapar ni. Besok kedai tutup. Istimaiyat fikir, satu fikir. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, kesian kawan ni. Pukul 2 pagi lapar nak makan. Bila kesatuan fikir ada tuan-tuan, maka wujud kedai makan 24 jam. Bukan kat bandar besar je. Bandar kecil macam kat tempat saya, Mersing pun ada kedai 24 jam tuan. Sebab apa? Kesatuan fikir. Begitu juga pukul 2 pagi, satu orang bapa pampers anak habis pukul 2 pagi. Besok pagi baru boleh pergi kedai runcit. Fikir yang sama. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, maka wujud kedai serba neka 24 jam. Wujud kedai seperti 7-Eleven. Dulu buka 7, tutup 11. Sekarang 24 jam tuan. Sebab apa? Istimaiyat fikir, satu fikir. Tapi masjid tak ada siapa nak fikir tuan. Bayangkan satu orang bukan Islam, pukul 2 pagi, kita ambil time yang sama macam tadi, pukul 2 pagi, Acong contohnya dapat Islam. Dia nak pergi mana tuan nak masuk Islam? Pergi masjid. Bukan kata pintu kunci, pagar pun kunci. Satu orang lalu
Apa sahaja pergi masjid ni? Saya masuk Islam. Besoklah masuk Islam. Hari ni balik tidur dulu. Boleh ke tuan macam tu? Tapi ini yang berlaku tuan-tuan. Kenapa? Tak ada istimaiyat fikir. Tak ada orang nak fikirkan pasal masjid. Tak ada orang nak fikir pasal masjid. Masya-Allah. Bahkan program-program yang dibuat di masjid dah tak sokong, perli pula. Kan? Ada orang yang nak usaha untuk hidupkan masjid dengan amal, tak bagi pula. Masya-Allah. Ini yang berlaku tuan-tuan. Kenapa? Tidak ada istimaiyat fikir. Kita tak fikir, kita tak nampak benda ni penting. Seperti mana kita nampak makan tadi penting, seperti kita nampak pampers pukul 2 pagi tak ada penting. Seperti mana kita nampak petrol pump pukul 2 pagi tutup, satu benda penting untuk kita buka. Kita tak nampak masjid penting tuan. Kita tak nampak. Jadi tuan-tuan, sifat orang saleh yang pertama, mereka memakmurkan rumah-rumah Allah. Dalam fikiran dia dan keinginan hati dia nak bagaimana seluruh masjid di seluruh dunia hidup 24 jam dengan amal seperti amalan Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi SAW. Yang kedua, sifat orang saleh apa dia tuan-tuan? Juzuk 4 muka ketiga. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, cegah orang buat munkar. Kena buat dakwah juga. Dan sifat ketiga orang soleh lagi dahsyat. Apa sifat dia? Wa yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Sifat orang soleh yang ketiga, bersegera kepada kebaikan. Subhanallah. Ulaika minas salihin, mereka lah orang-orang yang soleh kata Allah. Orang soleh ni segera kepada kebaikan, bukan qomat orang masuk. Mereka bersegera kepada kebaikan. Masya-Allah. Siapa sedia mutakallif? Janganlah mesak nampak aku nyawa kata. Siapa sedia betul? Saya sedia, insya-Allah. Siapa sedia kepada Allah SWT? Saya sedia, masya-Allah. Itu sifat orang saleh. Wa yusari'una fil khairat, bersegera kepada kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu kita yang mulia, kita perlu usahakan diberi nikmat oleh Allah, telah diberi hidayah oleh Allah ini tuan-tuan, sebagai target dan pedoman hidup kita tuan-tuan. Kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Jalan Nabi-Nabi, jalan Siddiqin, jalan Syuhada, jalan Salihin. Kenapa? Ini saja 4 golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ini saja 4 golongan yang menjadi pedoman hidup kita tuan-tuan, untuk kita contohi kehidupan mereka, untuk kita jalani kehidupan seperti mereka, dan usahakan bagaimana sifat-sifat Allah sebut dalam Quran tentang mereka ada dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ni tuan-tuan yang mulia merupakan usaha kita bersama. Dia bukan usaha ustaz-ustaz, dia bukan usaha imam-imam, dia bukan usaha lebay-lebay, bukan usaha orang masjid saja, bahkan tanggungjawab umat ini tuan-tuan. Tanggungjawab umat ini. Umat ini dihantar untuk 2 maksud. Pertama tuan-tuan, umat ini dihantar untuk apa tuan-tuan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takkan diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Kata Ibn Abbas, ayy liya'rifun, untuk kenal siapa dia Allah. Itu tujuan manusia dicipta, untuk abdi diri pada Allah dan untuk kenal siapa dia Allah. Yang kedua, tujuan umat ini dicipta, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang daripada munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Jadi tuan-tuan, usaha dakwah ialah tanggungjawab kita semua. Kita semua adalah dai Allah. Kita semua adalah dai Allah, iaitu orang yang bawa manusia pada Allah. Dai ni apa? Orang yang bawa manusia pada Allah. Kita ni umat dai tuan-tuan. Kita ni bukan umat abid. Di zaman Bani Israel, zaman Nabi-Nabi dulu, mereka umat abid. Namun kita umat Nabi Muhammad SAW, kita ni umat da'i, bukan abid. Apa beza da'i dan abid? Satu contoh yang sangat mudah yang saya boleh bagi pada tuan-tuan. Satu orang pergi Mekah, tawaf.
Satu orang abid tawaf 7 kali. Satu orang da'i pun tawaf 7 kali juga kat Mekah. Tak ada lebih kan, sama juga. Apa beza tawaf dia? Satu orang abid selesai tawaf, dia angkat tangan doa, ya Allah, terimalah tawaf saya. Ini abid. Ini abid. Satu orang da'i, dia doa apa? Ya Allah, terimalah tawaf saya dan terimalah semua orang yang tawaf pada hari ini. Ini da'i, tuan-tuan. Dia bukan nak dia je, tuan-tuan. Dia nak semua orang diterima Allah. Satu orang ambil sembahyang maghrib. Macam tadi kita sembahyang maghrib, habis sembahyang, ya Allah, terimalah sembahyang saya. Ini keinginan satu orang abid. Satu orang da'i dia harap apa? Ya Allah, terimalah solat saya dan terimalah semua yang sembahyang maghrib pada hari ini, ya Allah. Tu da'i, tuan-tuan. Jadi kita ni, tuan-tuan yang mulia, bukan umat abid. Kita ni umat Nabi Muhammad. Kita ni umat da'i. Kita dihantar untuk membawa manusia pada Allah. Kita ni bukan fikir untuk kita seorang je nak berjaya di akhirat, tetapi kita nak ajak orang lain juga berjaya di akhirat. Sifat orang berjaya, kata ulama, dia berjaya, dia nak orang lain juga berjaya. Ini sifat orang berjaya. Tuan-tuan, kita pergi bercuti mana-mana hotel ataupun tempat pelancongan yang seronok, balik kita akan cerita kat kawan kita, tempat tu aku pergi, seronok. Nanti hari cuti kau bawa lah orang rumah kau pergi sana bercuti, seronok situ, insya-Allah. Satu kedai makan, kita makan sedap, tuan. Sedap kedai ni. Tanpa disuruh oleh cashier, kita tolong promote. Dia tak suruh pun, dia tak bayar pun kita. Diskaun pun tak bagi. Tapi kita tolong promote untuk dia sebab sedap masak. Kita cerita kat kawan kita, kedai makan tu sedap betul dia masak. Nanti bawa orang rumah makan kat sana. Sebab apa? Sedap. Tetapi tuan-tuan, kita semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, semayang berjemaah di masjid, rasa nikmat, rasa seronok semayang. Adakah pernah kita pergi cerita kat orang, ya Allah Tuhan, kalau Tuhan dapat semayang kat masjid, subhanallah, seronok Tuhan semayang kat masjid ni. Hari ni jemaah-jemaah yang bergerak nak beritahu perkara ni, tuan-tuan. Sebagaimana satu orang pergi bercuti seronok, dia balik cerita kat kawan dia, ajak kawan dia pergi. Sebagaimana satu orang pergi makan sedap, balik cerita kat kawan dia, ajak suruh pergi makan sesuatu itu. Begitu juga satu orang yang dapat amal agama, dia rasa nikmat dalam amal agama, dia ajak pula orang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat orang berjaya bukan dia saja nak berjaya, dia akan ajak orang lain juga turut berjaya. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan, hari Jumaat, malam Jumaat, kita akan baca surah Yasin, hati bagi Quran. Dalam surah Yasin ada kisah satu orang da'i Allah, yang mana Allah cerita dalam surah Yasin supaya jadi contoh pada kita, supaya kita jadi macam dia. Siapa dia, tuan-tuan? Habibun Najjar. Imam Ibn Katsir kata nama betulnya Habib bin Masi, kampungnya nama Antakya. Imam Ibn Katsir cerita Habib bin Masi ataupun Habibun Najjar ni, ataupun nama popular dia Ashabul Yasin, tuan bagi surah Yasin. Ini tuan bagi surah Yasin. Bayangkan, tuan, Ashabul Yasin. Masya Allah. Apa cerita dia, tuan-tuan? Habibun Najjar ataupun Habib bin Masi ni, dia ni tukang kayu, tuan. Buat kursi, buat perabot. Satu ketika, kita baca surah Yasin kan, satu ketika datangnya Mursalin. Mursalin di situ, Rasul di situ, bukan membawa maksud Nabi, bukan membawa maksud Nabi, tetapi utusan Nabi Isa, iaitu Hawariyun. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, 3 orang dihantar Hawariyun. Hawariyun datang, nak masuk bandar tu, nak masuk kampung tu, jumpa Habibun Najjar dulu. Sebab dia duduk kat pinggir bandar, duduk kat border. Jumpa dia, dia tokek kedai perabot, tokek kayu, tukang kayu. Dakwah dia, masuk Islam. Maka masuklah 3 orang utusan Hawariyun ni, Nabi Isa, ke dalam kampung tu. Dakwah mereka kepada Allah. Dalam surah Yasin tuan boleh baca. Bahkan kita dah baca dah pun. Tiap-tiap malam Jumaat, setengah orang baca tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tapi sayangnya, kadang-kadang kita tak tengok terjemahan. Masya Allah. Ada dalam surah Yasin. Apa berlaku? Bila mana Hawariyun pergi kepada penduduk kampung tu kata, pergilah kamu daripada kampung kami. Kamu datang sini bawa malang. Jemaah dakwah datang kena halau, kamu datang bawa malang. Ingatkan baru 2-3 harinya jemaah dakwah kena halau. Dalam surah Yasin dah ada, tuan. Dalam surah Yasin cerita jemaah kena halau. Sebab itu, tuan-tuan,
Kalau kita cerita frasa buat dakwah, tuan-tuan kalau nak cerita frasa ni, kata ulama yang paling patut frasa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, kata ulama, 950 tahun buat dakwah. Allah sebut dalam Quran 1000 tahun mereka 50. 950 tahun buat dakwah. Dan dia bukan buat dakwah siang je malam tidur macam kita. Bukan malam buat dakwah siang tidur. Tapi Allah sebut dalam Quran laporan Nabi Nuh buat dakwah. Karkuzari Nabi Nuh buat dakwah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, aku telah dakwah kaum aku malam dan siang. Malam dan siang buat dakwah, tuan-tuan. Jangan main-main. Kita malam kena shift pukul 1, pukul 2 pun dah lemah dah. Misal saya shift 1, pukul 2. Kan kita buat abadi masjid sekarang kan. Ada shift dia. 12, 1, 1, 2, 2, 3 untuk hidupkan masjid 24 jam. Sekarang banyak masjid buat, tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang pertama kali dengar, sekarang banyak masjid dah buat ni. Abadi masjid nama dia. Untuk memakmurkan masjid 24 jam. Dia buat shift. Orang kampung tu buat shift 12 sampai pukul 1. Siapa? Buat amal kat masjid. Baca Quran, iktikaf ke, kan, zikir ke, sembahyang sunat ke. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 orang surau dah datang. Masya-Allah. Kena shift pukul 1, pukul 2. Allah. Baru sejam. Nabi Nuh malam dan siang buat dakwah, tuan. Berapa lama? 950 tahun. Berapa orang ikut? 83 orang. Kata almarhum Profesor Hanim Tahir, 11 tahun sekali baru seorang ikut. 950 tahun bahagi 83. Berapa, tuan? 11 tahun baru seorang. 11 tahun baru seorang. 11 tahun baru seorang. Kita baru 3 kali ajak daftar. Rumah tu tak payah pergi dah. Pergi pun dia tutup pintu. Doa je masuk neraka. Allah. Kan? Kena tipu dalam dakwah biasa, tuan. Siapa pernah belajar universiti, dia kena tipu buat dakwah ni, biasa. Haji Ghaffar kena tipu kat UBM, biasa, tuan. Siapa belajar universiti, kawan-kawan tipu nak pergi buat dakwah ni, biasa. Aku ikut kau minggu ni 3 hari. Okey, boleh. Kat mana nak tunggu? Kau tunggu aku kat sempang depan, pintu pagar universiti. Pukul apa? Pukul 3 sampai pukul 7 tak datang. Sampai pukul 7, tuan. Habis 3 hari. Hari Isnin naik kelas. Jumpa dia macam tak ada apa berlaku. Minta maaf lagi tu. Tak ada apa, aku okey je. Kalau bisnes, tuan, koyak lah dia ni. Rabak lah dia, tuan. Tapi sebab dakwah punya pasal, macam tak ada apa berlaku. Minta maaf, tak apa, aku okey je. Bulan depan aku ikut kau, kena tipu lagi. Biasa, tuan. Setakat kena tipu dengan orang ni, biasa. Aku pergi masjid mana ni? Kau tunggu je aku datang. Sampai lepas isyak tak datang. Biasa, tuan. Kalau tuan-tuan nak kira frasa, Nabi Nuh 950 tahun, tuan-tuan, buat dakwah. Bukan 3 hari, bukan 40 hari. 950 tahun, 11 tahun seorang ikut. Bayangkan. Ni, tuan, masya-Allah. Jadi orang kampung tadi kata apa? Pergi kamu datang kampung ni bawa malam dalam surah Yasin. Maka Allah beritahu apa? Aqsal madinati rajulun yas'a. Datang satu orang pemuda daripada hujung bandar. Apa dia kata? Kata ulama, dia ni ceramah pun tak, bayan pun tak, baru jurnal wala, baru iklan je. Baru iklan, tuan. Sebab itu kita mau, siapa sedia jurnal wala, kena sedia. Ada dalil dalam Quran. Iklan je baru, tuan, jurnal wala. Apa dia kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah mereka ni yang buat dakwah, tak pernah minta upah, tak pernah minta balasan. Wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Kata siapa? Habibun Najjar. Kepada siapa? Orang kampung dia. Kata Imam Ibn Katsir, orang kampungnya begitu marah, baringkan dia, pijak tengkuk dia sampai mati. Pijak tengkuk dia, kata Ibn Katsir, sampai mati. Bila dia mati, Allah SWT singkapkan syurga. Qila dukhul jannah. Allah singkapkan syurga, tempat yang dia akan tinggal. Tuan-tuan, siapa pijak dia tadi? Orang kampung dia. Apa salah dia? Dia nak ajak orang kampung dia berjaya. Macam mana dia rasa dapat nikmat agama, dia nak orang kampung dia juga dapat rasa. Dia nak ajak orang kampung dia berjaya.
Tapi orang kampung dia telah marah dan pijak tengkuk dia sampai dia mati. Tapi sifat satu orang da'i, tuan-tuan, apa yang berlaku pada dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalaulah orang kampung aku tahu macam ni syurga Allah akan bagi, maka mereka pun akan ikut aku. Sedangkan orang kampung dia lah bijak dia tadi, tuan-tuan. Sikit pun tak dendam orang kampung dia. Bahkan dia kata apa? Kalau orang kampung aku tahu, mesti dia ikut aku. Ni cerita dia dah mati, tuan-tuan. Dia dah mati pun dia nak orang kampung dia berjaya. Ini da'i. Sifat orang berjaya, dia nak orang lain juga berjaya. Dan ini perlu ada pada kita. Bukan sekadar baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat saja. Bahkan mengusahakan sifat da'i ni Habibun Najjar dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua, tuan-tuan. Kita mengusahakan. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, usaha dakwah sejak zaman Nabi-Nabi dulu telah merubah kehidupan banyak manusia, termasuk kehidupan para sahabat. Banyak kehidupan manusia telah berubah sebab usaha dakwah. Bahkan tuan-tuan yang mulia, usaha dakwah yang bergerak di zaman hayat Nabi SAW, ada keadaan yang mana bapa dia menentang Nabi, tapi asbab usaha dakwah Nabi yang terus menerus istiqamah. Malam Nabi doa untuk umat, menjadi asbab anak dia menjadi sahabat Nabi. Bapa menentang Nabi, anak sahabat Nabi. Bukan seorang dua, tuan, banyak. Tengoklah yang itu sahabat. Abu Jahal, nama betul dia Amri bin Hisham. Dalam kitab sebut Abu Jahal bin Hisham. Orang Quraisy sebut Abu Hakam bin Hisham. Nama betul dia Amri bin Hisham. Tapi tak puas sebut Amri bin Hisham, Abu Jahal baru puas, tuan. Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Penentang Nabi SAW. Siapa tak kenal Abu Jahal? Tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi. Umayyah bin Khalaf, yang letak batu atas badan Bilal bin Rabah, tuan Bilal, siksa Bilal siang dan malam. Tapi sebab Nabi istiqamah buat dakwah, doa di malam hari untuk umat tak henti, Allah bagi Safwan bin Umayyah, anak dia, jadi sahabat Nabi. Walid bin Mughirah memusuhi Nabi SAW, tapi Allah bagi Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW. As bin Wa'il memusuhi Nabi SAW, Allah jadikan anaknya Amru bin Al-As dan cucunya Abdullah bin Amru bin Al-As, sahabat Nabi SAW. Di Madinah, tuan-tuan yang muda, ada dua yang paling kuat memusuhi Nabi, orang tua. Siapa dia? Yang pertama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Tetapi istiqamah Nabi dalam kerja dakwah, Allah pilih anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul jadi sahabat Nabi. Yang kedua Abu Amir bin Sofi, sangat memusuhi Nabi SAW. Tapi anaknya Khanzalah bin Abu Amir Waslul Malaikah menjadi sahabat Nabi. Bahkan satu-satunya manusia yang pernah dimandikan oleh malaikat dalam dunia ni, tuan-tuan. Dia meninggal dunia, malaikat tu yang mandikan jenazah dia. Ini satu perkara yang berlaku di zaman Nabi. Bapa memusuhi Nabi, tapi sebab usaha dakwah yang terus menerus istiqamah, dan malam hari Nabi doa untuk mereka, menjadi asbab anak dia Allah pilih. Dan ini tak mustahil, tuan, berlaku di zaman kita. Sekali, tuan-tuan, masa kami budak-budak dulu, kita keluar jemaah satu tempat, tuan-tuan, di tepi pantai. Tempat peranginan lah, tak mau sebut kat mana. Tepi pantai, masjid tu tepi pantai. Kita kecil-kecil kita suka ikut Amisak, jadi kita dapat belajar. Jadi Amisak kata kita nak jumpa imam. Hari ni Jumaat, biasa imam akan datang masjid, kita jumpa imam lah. Sebelum orang masuk untuk sembahyang Jumaat, imam biasanya sampai awal. Saya pun ikut Amisak, Amir Jemaah. Amir Jemaah pun pergi dekat imam. Tuan imam, kami satu Jumaat mungkin dekat sini cadang-cadang 3 malam kot. Berapa malam? 3 malam. 3 malam RM50 kita. RM50. Kita kat belakang, kita budak-budak lagi. RM50, dia ingat Shelly ke RM50. Tapi Amisak kata, tak apa, boleh RM50, boleh insya-Allah. Saya kata, Amisak, apa ni dia minta RM50? Tak apa, tak apa. Tuan-tuan tengok orang lama macam mana. Tak apa, semua tak apa. Okey, tak apa. Malam tu pula, siang tu kita dapat tashkil 2 orang budak muda baru lepas minum arak tu. Baru lepas minum arak, kita tashkil cash bawa pergi masjid. So pendek, bagi kain belekat, pakai kain belekat, rantai semua, gelang semua ada. Mengucap tak pandai, baca Fatihah lagilah tak tahu, semayang tak tahu. Kita ajar Fatihah, ajar mengucap, boleh mengucap, baca Fatihah. Malam imam datang, masjid tu tak hidup, tuan. Yang datang imam Bilal dengan satu orang budak kecil nama Ad-Din, umur 6 tahun. Budak tu datang surau, 6 tahun datang surau.
Bapa atuk tak datang, budak tu je datang. Jadi tuan-tuan, malam masjid tu tak ada ceramah apa semua, tak ada jemaah nak ceramah apa. Bila jemaah datang, dia tak bagi buat bayan. Dia kata malam ni saya nak ceramah. Dia pun ambil mic. Dia pun cakap, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang dakwah ni, dia kata. Ni pakai rantai ni. Pakai rantai ni. Pakai mic tuan. Dia ni petang tadi minum arak tuan. Pakai seluar pendek, ngucap pun tak pandai. Baru je datang masjid ni. Baru je. Tak pernah pergi masjid. Kita dekat situ, Allah, imam ni pakai mic satu kampung dengar. Lain kali kamu semua ni yang buat dakwah ni kena beritahu, ini haram, tak boleh. Haram ni, pakai rantai, pakai gelang. Apa ni, datang masjid pakai rantai, pakai gelang. Haram. Kita dah tak boleh tahan. Kita budak-budak. Kita kata, Tuan Imam, kita kalau nak dakwah orang, kena hikmah. Kena cakap elok-elok. Kena hikmah. Bukan marah-marah macam ni. Dia kata untuk benda yang haram, tak ada hikmah. Kena cakap terang-terang. Haram-haram lah. Orang ni yang bawa dia ni, kena beritahu, yang ni haram. Tapi Imam, kita nak jawab lagi. Amir Sa'ad kata, diam. Amir Sa'ad, cikgu, diam, kau tak tahu. Diam. Tak apa, diam. Kita dah boleh tahan dah. Biar betul imam ni kan. Tapi Amir Sa'ad tu tuan-tuan, lepas habis syak, disediakan makanan. Kan? Tuan Imam jemput makan. Makan? Boleh. Dalam hati saya, ya Allah, kau pau siang tadi RM50. Lepas tu kau hentam dalam ceramah tadi. Lepas tu orang ajak makan, kau tak malu kau makan. Kita dah geram tengok kan. Tapi Amir Sa'ad kata, tak apa. Kau budak, kau tak faham dia. Malam Amir Sa'ad doa pula. Ya Allah, bagi hidayah kat imam, ya Allah. Bagi hidayah kat keluarga imam, ya Allah. Ya Allah, bagi hidayah kat orang kampung ni, ya Allah. Dapat package malam doa pula. Siang 50. Lepas tu kena ceramah, kena hentam. Makan free, malam doa untuk dia. Sedap imam ni kata. Kita budak-budak tu, kita tak faham. Berlalu kisah ni, berbelas tahun tu kan. Saya pun dah tak ingat dah kisah ni. Sampailah kita belajar di Madinah. Waktu di Universiti Madinah, kita ditugaskan untuk ambil tanggungjawab pergerakan jemaah student. Jadi jemaah-jemaah student yang akan datang, ataupun jemaah-jemaah Malaysia yang transit, biasanya kita akan ambil tanggungjawab mesyuarat di markas Madinah. Baik. Jadi satu laporan, ada satu jemaah daripada island student, dia nak balik Malaysia, dia akan transit untuk buat umrah. Jadi jemaah ni semua garkun. Semua budak yang bawa usaha dakwah di island. Dia habis belajar dalam bidang akaun, dia akan transit di Madinah dan dia akan balik Malaysia. Jadi dia kata, Farhan ambil tanggungjawab. Baik, saya akan ambil tanggungjawab. Budak tu sampai ke airport, kita uruskan apa semua. Kemudian kita bawa pergi ziarah makam Nabi, pergi ziarah tempat-tempat sejarah semua. Balik kat hotel dia, saya pun tanya, tuan daripada mana? Dia pun cakap, saya daripada negeri sekian-sekian kat Malaysia. Masya Allah. Dekat kawasan mana negeri tu? Negeri tu besar gitu. Dia kata daerah sekian-sekian. Daerah sekian-sekian. Saya pernah keluar dakwah kat situ, saya kata, tapi masa kecil lah saya kata. Nama kampung apa? Dia pun sebut kampung tu. Kampung tu, saya dah macam tak sedar hati dah. Saya pun cakap, tahu tak masjid sekian-sekian? Saya tahulah, bapak saya imam situ. Bapak dia imam situ. Saya pun tanya, nama bapak tuan sekian-sekian. Ya, dia kata, bapak saya lah tu. Tuan-tuan yang mulia, berbelas tahun yang dulu tuan-tuan yang mulia, bapak dia pernah marah jemaah. Berbelas tahun yang dulu, bapak dia pernah minta RM50 kat jemaah. Berbelas tahun yang dulu, bapak dia menyebabkan kita rasa macam, apa ni, buat apa ni? Kan? Tapi Amir Sa'ad malam doa, bagi makan, ikram dia tuan. Berbelas tahun kemudian, Allah SWT jadikan anak dia orang yang buat usaha dakwah di island. Kita island tak nak pergi tuan. Ini berlaku tuan-tuan, reality. Yang kita tengok depan mata. Saya dengar, tu istighfar. Astagfirullah, betul lah, ya Allah. Berbelas tahun berlaku tuan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dakwah merubah kehidupan banyak manusia tuan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab, siapa tak kenal tuan Umar? Satu orang yang garang. Mus'ab bin Umair, satu orang yang mana kehidupannya dulu satu orang kaya. Hidupnya dengan judi kata ulama. Tapi asbab usaha dakwah berubah kehidupan menjadi satu orang dai Allah. Bahkan seluruh orang Madinah kata ulama dapat Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Banyak kehidupan manusia telah berubah asbab dakwah. Tuan-tuan, kisah terakhir. Satu ketika tuan-tuan di Saudi. Di Saudi. Di mana tuan-tuan yang mulia, ada satu orang yang mana dia ni memang satu orang yang tak pergi masjid. Memang jauh
daripada kehidupan agama, semayang pun tak, memang jauh daripada kehidupan agama. Dan dia ni namanya apa tuan-tuan? Namanya Khalid. Nama pakcik ni Khalid. Dan pakcik Khalid ni tuan-tuan, Masya Allah, dia kerja dia buat kelakar je. Ada joker, dia buat kelakar. Sehingga tuan-tuan, satu ketika dia kahwin. Dia kahwin, dan tak lama kemudian isterinya mengandung. Lepas isteri dia mengandung, kata ulama, dia tunggu hari lah, isteri dia dah lebih kurang 8-9 bulan nak bersalin. Tapi kerja dia tetap sama. Tiap-tiap hari buat kelakar, jumpa orang kat kedai kopi, buat kelakar. Dan dia ni tuan-tuan semayang pun tak, masjid tak pergi, orang Islam, tapi kehidupan jauh daripada agama. Islam hanya dekat nama saja. Tuan-tuan, tengah-tengah dia buat kelakar tu, tiba-tiba idea dia habis. Dia ni memang suka buat kelakar, idea dia habis. Kawan dia kata apa? Buatlah kelakar lagi ni kau. Idea dia habis. Dia tak tahu nak buat apa. Dia nampak satu orang buta lalu sebelah dia. Satu orang buta lalu. Dia pentis kaki orang buta tu, tersembang orang tu jatuh, muka tersempak. Itu bahasa.